Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga asasi Universiti Utara Malaysia. Saya, Arman Izzahar bin Muhammad Adillah, akan memberikan korang sedikit ilmu pada hari ini. Macam kita tahu, bulan ini merupakan bulan yang paling mulia sekali di dalam bulan-bulan Islam, iaitu bulan Ramadan. Maka, apa yang kita tahu tentang dalam bulan Ramadan ini? Apakah peristiwa yang interesting yang berlaku dalam Ramadan ini? Well, yang pertama, ada peristiwa Al-Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran diriwayatkan turun pada 17 Ramadan, Nabi menerima wahyu pada 17 Ramadan. Dan juga ada peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu Perang Badar. Perang Badar berlaku pada hari bulan 17 Ramadan pada tahun 2 Hijrah ataupun 624 Masihi. Ketika itu umat Islam baru saja dia berbiasa-biasa saja di Madinah. Dia mula integratekan diri mereka sendiri ke dalam Madinah. Persahabatan ada antara Muhajirin dan Ansar juga dia baru nak mula berbaik-baik. Akan tetapi the threat of kaum Quraisy dekat Mekah melanda mereka. Semua ini terjadi apabila kabilah yang diketuai oleh Abu Sufyan datang berdagang untuk pergi balik ke Mekah. Tetapi umat Islam dia pergi merampas kabilah tersebut dengan beralasan mereka mengambil semula hak mereka. Jadi Abu Sufyan punya kabilah ini mereka tak puas hati, and then in the end seluruh warga Mekah, seluruh kaum Quraisy warga Mekah, mereka tak puas hati juga dan mereka mengisytiharkan peperangan terhadap kaum muslimin di Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau pergi membuat strategi untuk pergi head on dengan kaum Quraisy pada bulan Ramadan ni. Jadi mula-mula Nabi Muhammad pergi kumpulkan semua warga-warga yang boleh berperang di Madinah ketika itu. Umat Islam pada ketika itu dia berjumlah seramai 313 orang sahaja berlawan dengan kaum Quraisy yang berjumlah 1000 lebih orang. Dan juga kaum muslimin ketika itu mereka tidak banyak pun peralatan berperangan. Mereka cuma ada beberapa je baju perisai, beberapa pedang, dan diorang ada yang menggunakan juga pelepah tambah untuk berperang. Secara historically, perkataan Badar dia berasal daripada nama sumber mata air yang terletak antara Mekah dan Madinah, iaitu Badar, Badaran. Oleh sebab itu, perang besar yang berlaku pada bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Dan pada mulanya tersebar berita dekat kota Madinah yang ada kafilah besar daripada kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Dan kafilah tersebut dia membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1000 ekor unta beserta barang-barang berharga yang lain-lain. Dan umat Islam pun dia halang kabilah tu atas alasan yang diorang untuk mengambil semula hak-hak diorang. Akan tetapi kaum Quraisy tak setuju dengan benda itu, dan maka timbullah perasaan cemburu kaum-kaum Quraisy itu, dan mereka bagi tahu kaum-kaum Quraisy dekat Mekah, dan akhirnya tercetuslah peperangan. Maka Perang Badar jadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah pada pagi hari. Pasukan muslimin dari Madinah dia dipimpin oleh Nabi Muhammad, dan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, iaitu bapa saudara Nabi sendiri. Dan dalam peperangan tersebut umat Islam dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW mereka mengambil posisi berdekatan dengan mata air. And diorang basically manfaatkanlah kondisi geografik punya location lah dekat situ untuk dapatkan strategi yang lebih bagus lah. And waktu diorang tengah ambil posisi tu, diorang pergi scout the enemy, and diorang dapat tahu yang enemy kaum Quraisy ni diorang ada 1000 lebih orang, lengkap bersenjata, berkuda dan berunta, senjata lengkap, ada baju perisai semua, pedang, pisau semua. And kaum muslimin ada apa je? Diorang hanya ada beberapa baju besi, pedang pun tak cukup, tembok pun tak cukup. Lepas tu diorang punya transportation hanyalah beberapa ekor unta dan kuda. Dan selainnya diorang ada yang menggunakan batu pelepah tambah juga untuk berlawan berperang. And
Selepas diorang pergi tengok semua benda tu, maka mulalah peperangan. Peperangan tu tak lama pun, dalam beberapa jam saja. Akan tetapi dengan kebijaksanaan strategi Rasulullah SAW, umat Islam berjaya menewaskan kaum Quraisy yang berjumlah lebih 1,000 orang itu. Ketika perang Badar tersebut, sebanyak lebih 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, and including Abu Jahal, iaitu pemimpin untuk tentera kaum Quraisy. And kaum muslimin yang hanya ada 313 orang tentera itu berjaya mengundurkan kaum tentera Quraisy yang 1,000 lebih orang. Dan bagi umat Islam, peperangan Badar adalah peristiwa yang cukup besar untuk mereka. Ia merupakan perang yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam dan dia terjadi pada bulan Ramadan. So, melalui pertolongan Allah, kaum muslimin berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah menerima perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan, which is alias hari pembelaan. Maka setelah perang Badar selesai semua, Nabi Muhammad SAW dia mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil dan menuju ke jihad besar. Jadi bila sahabat semua dengar perkara itu, sahabat pun dia macam pelik. Kenapa? Sebab perang Badar kan dia menentukan nasib kaum muslimin kan. So kenapa dia dianggap Nabi Muhammad sebagai perang kecil? Maka para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, jihad melawan hawa nafsu. Maka jelaslah apa yang Nabi Muhammad cakap ini. Walaupun demikian, saat terjadinya perang Badar, ada terdapat perselisihan ataupun keringanan bagi kaum muslimin yang untuk tak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami mula ada yang puasa dan ada juga yang tak berpuasa. Orang yang berpuasa tak mencela orang yang berbuka, sebaliknya orang yang berbuka tak mencela orang yang berpuasa. Maka jelaslah dekat sini bahawa apa-apa jua benda yang berlaku pada kita waktu dalam Ramadan, kita perlu bertabah. Kerana apa? Kerana Nabi pun boleh berperang waktu dalam puasa. Takkanlah kita lepas kelas, kita dah penat-penat tu, tiba-tiba Allah alasan penat, kita buka puasa. Sedangkan Nabi pun berperang dalam puasa, tapi beliau pun tak buka puasa. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.